Ada di antara mereka yang menyembunyikan dulu, akhirnya beriman. Dan sanggup mati bersama dengan Nabi SAW bagi mempertahankan Islam. Ini adalah bukti benarnya apa yang dinyatakan dalam Quran ini. Bahawa Nabi Muhammad SAW adalah mata rantai. Salah satu mata rantai Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi yang dilantik oleh Allah. Yang bersambung sehingga sampai bernabi Adam AS. Menjadi Nabi yang pertama dan ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu min Allah. Dan siapakah yang lebih zalim, yang lebih jahat daripada orang yang menyembunyikan penyaksian keterangan yang telah diberikan Allah kepadanya. Itulah manusia yang paling jahat. Yang tahu perkara yang benar tapi tak ikut perkara yang benar. Yang tahu berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW tapi tak ikut Nabi Muhammad SAW. Yang kita sebut dalam tiap-tiap rakaat semayang, ghairil maghdubi alaihim. Bukannya orang yang dimurka ke atas mereka itu. Waladhdallin, dan bukannya orang yang sesat. Yang dimurka ke atas mereka itu ialah puak ini. Puak yang Tuhan kata paling zalim, paling jahat. Kerana tahu berkenaan dengan Islam, tahu berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi tak beriman. Para ulama mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran itu diambil daripada lafaz yang umum, bukan bersebab yang khusus. Walaupun ayat ini berkait dengan kaum Bani Israel, ulama-ulama Bani Israel, tetapi menjadi pengajaran kepada ulama-ulama di kalangan umat Muhammad SAW yang tidak menyambung ajaran Nabi Muhammad SAW. Ulama-ulama yang bersekongkol dengan kapitalis, dengan komunis, dengan sosialis, dengan berbagai-bagai paham yang bukan Islam. Termasuklah juga di kalangan al-maghdubi alaihim, yang dimurka ke atas mereka. Di mana Allah Ta'ala menyebut mereka yang menyembunyikan perkara yang benar ini. Dalam ayat yang lain dalam surah ini yang akan kita baca insya-Allah. Innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan di dalam kitab, dengan dia tidak menyatakan kepada orang ramai, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh al-la'inun, semua yang melaknat. Ulama-ulama tafsir mengatakan malaikat-malaikat di langit, manusia-manusia yang saleh, yang beriman, binatang-binatang yang melata di bumi, yang berenang dalam air, yang terbang di udara, semua melaknat orang yang menyembunyikan ilmu, yang menyembunyikan perkara yang benar yang dinyatakan oleh Allah, tidak menyampaikan kepada manusia. Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Malaikat orang-orang yang bertaubat, yang melakukan islah, yang menerangkan kepada manusia, mereka itulah orang-orang yang aku terima taubat mereka. Sesungguhnya aku Allah Tuhan yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ayat ini menunjukkan bahawa orang yang tahu agama seperti kaum Bani Israel, orang-orang Kristian, begitu juga ulama-ulama jahat di kalangan umat Muhammad SAW, Allah Ta'ala tidak menerima taubat mereka malaikat dengan tiga perkara. Illa alladhina tabu, malaikat orang-orang yang bertaubat. Wa aslahu, yang membaiki semula. Wa bayyanu, yang menerangkan. Fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim.
Mereka itulah orang-orang yang aku terima taubat mereka. Dan aku Allah maha menerima taubat lagi maha penyayang. Maknanya, Tuhan tidak terima taubat dengan istighfar saja. Sudah semayang, astagfirullah, astagfirullah. Lepas semayang, menyesatkan orang. Sudah semayang, pergi haji, astagfirullah, astagfirullah. Ataupun dia berhenti dah, dah bagi kerja dah. Tapi dia lock. Dia biar. Allah menerangkan, illal ladina tabu. Malaikat orang yang bertaubat. Wa bayyanu, yang menerangkan. Dia kena terang kepada orang ramai perkara yang sebenar. Wa aslahu, dan dia kena baiki semula orang yang telah terpesong dengan sebab keterangan dia. 3 perkara ni bahawa Allah Ta'ala terima taubat. Kalau tidak menunaikan 3 perkara ni, istighfar saja siapa auh buat sebaik. Tak jadi apa. Allah tidak menerima taubat. Disebut dalam satu kisah. Seorang ulama di kalangan umat zaman dahulu yang melihat perkara yang mungkar. Lalu dia mendiamkan diri. Dia tak beritahu. Lalu orang kampung, orang negeri itu mengatakan, Tok Guru pun dia. Tok Guru pun tak kata apa. Maka bolehlah. Kalau haram sudah tentu dia larang. Ni dia senyap tak kata apa. Menunjukkan tak apa lah. Bila orang sudah menjadi rosak. Sudah menjadi punah. Lalu si alim ini beribadat, bersemayang, menangis, bertaubat. Lalu Allah mewahyikan kepada seorang Nabi di zaman itu. Supaya pergi ke kampung itu beritahu kepada orang alim yang menangis. Terus menangislah. Tuhan tak ampun dosamu. Tuhan tak ampun dosamu. Malaikat tabu wa aslahu wa bayyanu. Malaikat kamu bertaubat, kamu menerangkan dan kamu mengislahkan. Kamu tunaikan 3 perkara. Kalau dengan sebabmu diam tu 100 orang sesat, mu kena cari 100 orang tu betul balik. 1000 orang berjatuh balik. Betul balik orang itu. Terangkan kepada dia. Di sinilah besarnya bahana mereka yang menyembunyikan ilmu yang dinyatakan oleh Allah. Sehingga disebut di dalam tiap-tiap rakaat semayang, al-maghdubi alaihim. Orang yang dimurka ke atas mereka itu. Memanglah puak-puak Yahudi ini sangat jahat. Sudahlah mereka tunggu di Madinah ramai-ramai. Mereka tunggu di Madinah ramai-ramai. Dan kerana Madinah inilah tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Hassan bin Thabit, iaitulah penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup umur panjang 120 tahun. Dia 60 tahun sebelum Islam dan 60 tahun selepas dia masuk Islam. Umur dia 120 tahun. Ibnu Hisham menyebut di dalam sirahnya. Pada malam diperanakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hassan bin Thabit melihat dan mendengar bagaimana seorang Yahudi yang sentiasa melenggak ke langit, tengok bintang, tiba-tiba bersorak. Lalu Hassan bertanya, mengapa kamu bersorak? Kata dia, kerana sudah nampak bintang. Mengikut ilmu bintang, dia akan muncul apabila Nabi akhir zaman itu zahir ke dunia. Maknanya orang Yahudi tahu. Bahkan ketika Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama, isterinya Khadijah dalam keadaan yang memberi semangat kepada Nabi SAW pergi ke rumah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ialah seorang tua di Mekah yang mengaji kitab. Mengaji kitab agama Yahudi dan kitab Kristian. Bila Khadijah beritahu bahawa suaminya Muhammad SAW didatangi oleh orang yang membaca Iqra, lalu berkata, innahunna musul akbar. Sesungguhnya mari itu ialah malaikat Jibril, an-namusul akbar. Gelaran malaikat Jibril. Wahai Khadijah, beritahu kepada Muhammad, bertenang, inilah malaikat yang telah menemui Musa alaihi salam.
Suamimu dilantik menjadi Rasul. Dan ketika Nabi bertawaf di Kaabah, kebetulan bertemu dengan Waraqah yang juga tawaf. Waraqah dalam keadaan sudah buta. Tiba-tiba dia mendengar suara Muhammad. Lalu dia berkata, wahai Muhammad, engkau dilantik menjadi Nabi, wahai Muhammad. Engkau dilantik menjadi Rasul, wahai Muhammad. Tapi ingatlah, engkau akan dihalau dari Mekah ini. Kalau Allah memanjangkan umurku, nescaya aku bersama denganmu. Disebut oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya. Lalu Nabi berasa heran. Adakah aku akan dihalau? Aku buat salah apa? Aku tidak bohong, aku tak pelawak. Aku bercakap benar, tak pernah tipu orang. Adakah aku akan dihalau? Waraqah kata, ya, orang yang dilantik menjadi Rasul, itulah dia. Orang jadi Rasul mesti berdepan dengan perkara itu. Akan menghadapi perkara itu. Selepas beberapa hari, Waraqah meninggal dunia. Dan Nabi menyebut dalam satu hadis, bahawa Nabi melihat di dalam mimpinya, Waraqah berada di dalam syurga. Menandakan dia beriman ahli kitab. Orang Yahudi di Madinah pula.